Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Mencari timba si anak dara di dalam sarang burung tempur. Salam sembah pembuka bicara. Selamat datang untuk semua. Hadirin sekalian, saya Nurul Alina binti Roswan Wahi merupakan pengurusi forum kita pada hari ini. Kata orang, tak kenal maka tak cinta. Molek sekiranya kita berkenalan terlebih dahulu dengan ahli-ahli panel pada hari ini. Dipersilakan ahli panel yang pertama, boleh perkenalkan nama? Boleh. Nama saya Nur Farah Yasmin binti Albani, nombor matrik 20111882. Terima kasih saudari Farah Yasmin. Dipersilakan ahli panel yang kedua, apa khabar saudari? Boleh perkenalkan nama? Khabar baik, Alhamdulillah. Nama diberi Nur Asma Idina binti Nordin, nombor matrik 2010142. Terima kasih saudari Asma Idina. Dipersilakan ahli panel yang ketiga, boleh perkenalkan nama? Boleh, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isha Arina binti Nur Ahmad, nombor matrik 2013574. Baiklah, terima kasih kepada semua ahli panel. Sedap-sedap nama ahli panel kita pada hari ini. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, kita terus kepada tajuk perbincangan forum elemen komunikasi dalam iklan sedih Thailand. Namun sebelum itu, apakah yang dimaksudkan dengan komunikasi? Hadirin sekalian, menurut laman web rasmi Dewan Bahasa dan Pustaka, komunikasi merujuk kepada perhubungan secara langsung ataupun melalui perantaraan. Secara sinopsisnya, untuk pengetahuan semua, iklan sedih Thailand yang telah kita tonton tempoh hari berkisahkan kehidupan Cikgu Praja bersama ibunya yang merupakan seorang pengidap sakit Alzheimer. Beliau menjaga ibunya dengan baik sekali bagai menatang minyak yang penuh sehingga sanggup membawa ibunya ke tempat kerjanya. Oleh itu, kita akan membincangkan elemen-elemen komunikasi yang terdapat dalam iklan sedih tersebut. Maka, dengan ini, saya mempersilakan ahli panel yang pertama, saudari Farah Yasmin yang cantik lagi bergaya untuk menjelaskan jenis komunikasi yang terdapat dalam iklan tersebut. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator forum kali ini yang cantik orangnya, saudari Arlina. Jenis komunikasi yang saya dapati di dalam video tersebut adalah komunikasi organisasi. Sebelum saya menjelaskan dengan lebih terperinci penggunaan komunikasi organisasi di dalam video tersebut, elok sekiranya saya menjelaskan apa itu komunikasi organisasi. Jadi di dalam organisasi terdapat kelompok kumpulan kecil yang bebas dan berpusat di bawah suatu pemusatan kuasa yang lebih besar. Ia lebih rumit kerana melibatkan protokol yang tertentu dan jumlah yang lebih besar. Adegan yang bersesuaian dengan pendefinisian komunikasi organisasi dapat dilihat pada minit ketiga, di mana guru besar menganjurkan persidangan bersama ibu bapa pelajar dan juga guru. Persidangan itu pakai komunikasi organisasi. Kenapa saya katakan sedemikian? Atas 3 sebab. Yang pertama, persidangan itu melibatkan jumlah yang besar. Yang kedua, persidangan itu pakai protokol dan syarat-syarat yang tertentu. Dan yang ketiga, persidangan itu adalah tertakluk di bawah satu kuasa yang lebih besar, di mana ibu bapa dan guru adalah tertakluk di bawah kuasa yang ada pada guru besar. Selain daripada itu, di dalam komunikasi organisasi juga mempunyai 3 jenis aliran yang berbeza. Aliran komunikasi tersebut adalah yang pertama, komunikasi atas bawah, yang kedua, komunikasi bawah atas, dan yang ketiga, komunikasi mendatar. Saya hanya akan menerangkan satu aliran komunikasi yang mana aliran itu pakai di dalam video tersebut, yaitu aliran komunikasi bawah atas. Apa itu aliran komunikasi bawah atas? Aliran komunikasi bawah atas pakai untuk mencipta maklum balas dan perbincangan
sebelum menentukan sebarang keputusan bersama-sama. Contoh yang sama diambil seperti sebelum ini pada seawal minit ketiga hingga sekurang-kurangnya minit kelima, di mana persidangan yang dianjurkan oleh guru besar yang melibatkan ibu bapa pelajar dan juga guru, di mana persidangan itu berfungsi ataupun tujuan persidangan itu adalah untuk menentukan status pekerjaan cikgu projek, sama ada beliau patut diberhentikan kerja ataupun ditekan. Hasil mesyuarat ataupun persidangan tersebut akan diguna pakai untuk menentukan masa hadapan cikgu projek, yang mana dapat kita simpulkan bahawa keputusan tersebut tidaklah datang daripada guru besar, tidak juga datang daripada ibu bapa pelajar, dan tidak juga datang daripada guru-guru. Sekian itu sahaja daripada saya, penjelasan tentang jenis komunikasi yang saya dapati di dalam video tersebut. Saya serahkan semula majlis kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Farah Yasmin atas penjelasan yang cukup terperinci sebentar tadi. Sememangnya komunikasi organisasi dapat kita lihat dalam iklan tersebut. Namun, izinkan saya untuk menambah sedikit. Sebenarnya, komunikasi intrapersonal juga boleh kita kenal pasti dalam iklan tersebut. Secara definisi yang mudah untuk kita semua faham, komunikasi intrapersonal merujuk kepada komunikasi melibatkan diri sendiri, tidak melibatkan individu yang lain dan biasanya berlaku dalam fikiran individu itu sahaja. Jika kita lihat dalam iklan tersebut, komunikasi intrapersonal boleh kita lihat ketika rakan sekerja cikgu projek yang telah menjumpai ibu kepada cikgu projek yang hilang, dan pada ketika itu beliau mula mengimbas kembali kata-kata Tuan Pengetua yang meminta budi bicara para guru dan ibu bapa untuk membenarkan cikgu projek membawa ibunya ke sekolah. Baiklah, kita teruskan sesi forum pada hari ini. Saya ingin bertanya kepada Saudari Asma Idina yang sememangnya terkenal dengan kematangan dalam menyampaikan hujahnya. Bolehkah saudari menjelaskan komunikasi verbal dan bukan verbal yang boleh kita lihat dalam iklan tersebut? Dipersilakan saudari. Terima kasih pengerusi majlis. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang salah satu jenis komunikasi yang mana telah disebutkan oleh pengerusi majlis tadi, iaitu komunikasi lisan. Di dalam komunikasi lisan, dia mengandungi 5 aspek dan saya hanya ingin menekankan tentang satu aspek sahaja hari ini, iaitu aspek intonasi. Sebagai contoh, apabila yang kita boleh dapat lihat di dalam video tersebut, apabila guru besar mahu berjumpa dengan cikgu projek oleh kerana ingin membincangkan mengenai keluhan yang diperoleh daripada segelintir ibu bapa pelajar yang tidak senang dengan tingkah laku cikgu projek, yang mana cikgu projek membawa ibunya ke sekolah bersamanya. Di sini kita dapat lihat bahawa guru besar tersebut menggunakan intonasi yang tegas dalam berkomunikasi dengan cikgu projek. Selain itu, apabila guru besar melakukan mesyuarat atau persidangan bersama ibu bapa pelajar, di mana guru besar menggunakan intonasi yang lembut dan perlahan yang mana membuatkan suasana menjadi emosional dan sekaligus melembutkan hati para ibu bapa dalam menerima tindakan cikgu projek yang membawa ibunya ke sekolah. Di dalam video tersebut juga cikgu projek telah memberitahu bahawa dia tidak senang sekira ibunya berada di bawah jagaan orang lain oleh kerana mereka tidak mempunyai saudara lain dan juga hanya bergantung antara satu sama lain. Guru besar juga menambah bahawa apa yang telah diperkatakan oleh cikgu projek bahawa ibunya yang telah memberikannya kehidupan. Apa mungkin dia sanggup untuk membiarkan ibunya dijaga oleh orang lain sedangkan dia masih mampu untuk menjaga ibunya. Selain itu, kita juga dapat lihat salah seorang anak murid cikgu projek yang menyapa cikgu projek dan berkomunikasi dengan ibunya menggunakan intonasi yang lembut juga. Akhir sekali, intonasi menyindir yang mana kita dapat lihat pada awal video, situasi ibu bapa pelajar yang berbincang mengenai perasaan tidak senang mereka mengenai hal ibu cikgu projek. Seterusnya, komunikasi bukan verbal
yang mengandungi 12 aspek dan saya ingin menekankan kepada satu aspek sahaja iaitu ekspresi wajah. Kita dapat lihat banyak ekspresi wajah yang dipamerkan di dalam video tersebut. Sebagai contoh, ekspresi wajah pelik anak-anak murid apabila belajar disebabkan kehadiran ibu cikgu peraja yang menarik perhatian mereka. Seterusnya, ibu-ibu yang mengambil anak mereka di sekolah membuat ekspresi pelik dan curiga oleh kerana tindakan cikgu peraja yang membawa ibunya ke sekolah bersamanya. Dan kelakuan tersebut juga menimbulkan rasa tidak senang dalam hati ibu pelajar. Ada juga salah seorang daripada bapa pelajar yang menyatakan bahawa dia ingin memindahkan anaknya ke sekolah lain supaya dapat lebih fokus dan tidak terganggu dengan kehadiran ibu cikgu peraja. Semasa cikgu peraja memeluk ibunya setelah dia bersusah payah dalam mencari ibunya, salah seorang ibu pelajar yang berada di dalam situasi tersebut mempamerkan ekspresi wajah yang sedih menandakan dia tersentuh dengan sikap cikgu peraja yang amat menyayangi ibunya dan mungkin juga ekspresi wajahnya bercampur baur dengan rasa bersalah oleh kerana dia telah menganggap cikgu peraja tidak mengamalkan sikap profesionalisme dalam kerjayanya. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada saudari Asma Idina kerana telah menjawab persoalan sebentar tadi. Saya sudah terang lagi bersulur komunikasi verbal dan bukan verbal boleh dikenal pasti dalam iklan tersebut. Saya bersetuju apabila saudari mengulas tentang ekspresi wajah. Hadirin sekalian, sedarkah kita sebenarnya ekspresi wajah banyak digunakan dalam komunikasi harian? Hampir setiap kali berkomunikasi, kita menggunakan ekspresi wajah. Contohnya, mimik muka yang muram untuk menzahirkan perasaan sedih, mimik muka yang bengis untuk menzahirkan perasaan marah dan banyak lagi. Baiklah, kini tiba giliran ahli panel yang terakhir pada hari ini yang manis dan comel senyumannya. Dipersilakan saudari Isha Arina untuk menerangkan elemen-elemen komunikasi yang lain selain daripada yang diterangkan oleh ahli-ahli panel pada hari ini. Dipersilakan. Terima kasih pengerusi majlis yang rupawan dan lembut orangnya. Baiklah, saya ingin teruskan dengan elemen yang lain yang terdapat di dalam video iklan yang berdurasi 2 minit ini yang telah dikupas sedikit demi sedikit oleh ahli-ahli panel kita dan juga moderator kita pada hari ini. Baiklah, seperti yang kita tahu, terdapat pelbagai elemen yang terdapat di dalam video ini. Saya akan menyentuh komunikasi, elemen komunikasi bukan verbal dari segi sentuhan. Yang mana kita dapat melihat dari situasi cikgu peraja yang memeluk erat ibunya yang berjalan sendiri keluar sekolah. Situasi ini menggambarkan perasaan lega setelah puas mencarinya dari sekolah. Dan pada masa yang sama, seorang pelajar terus memegang tangan ibunya setelah melihat tindakan cikgu peraja memeluk ibunya itu. Hal ini demikian kerana pelajar itu faham akan situasi cikgu peraja dan berhasrat untuk menunjukkan kasih sayangnya kepada ibunya. Namun, apabila kita lihat dari sudut komunikasi verbal, terdapat aspek keberkesanan berkomunikasi yang diaplikasikan dalam video iklan ini, iaitu dalam situasi pengucapan halayak yang dilakukan oleh guru besar bagi menerangkan situasi dan tujuan sebenar cikgu peraja membawa ibunya ke sekolah setiap hari. Dalam situasi ini, para ibu bapa sangat fokus mendengar dengan teliti akan ucapan guru besar dan tidak menunjukkan sikap yang negatif seperti mengganggu ucapannya dengan pendapat peribadi ataupun pendapat yang negatif. Hasil daripada pengucapan tersebut membantu mengubah keputusan semua ibu bapa untuk tidak memberhentikan cikgu peraja daripada mengajar di sekolah itu.
Dan oleh itu tindakan ini telah membuktikan bahawa para ibu bapa telah mengubah sikap mereka menjadi lebih positif dengan menerima situasi cikgu Praja dengan rela hati. Oleh itu, kita sebagai penutur ataupun individu hendaklah memelihara perkataan yang kita lontarkan ataupun kata-kata yang kita lontarkan kepada orang lain kerana ia akan memberi impak yang kecil dan besar kepada penerima mesej tersebut. Saya kira itu saja yang saya ingin kongsikan serba sedikit tentang elemen komunikasi yang terdapat di dalam video iklan ini. Terima kasih. Jutaan terima kasih diucapkan kepada ahli panel kita yang terakhir yang telah merungkaikan segala persoalan yang timbul dalam fikiran kita. Saya bersetuju dengan saudari bahawa komunikasi yang berkesan itu penting supaya proses komunikasi yang baik dapat dibentuk serta mesej komunikasi itu boleh diterima dengan cepat, mudah difahami. Hadirin yang dihormati, kini tibalah kemuncak forum kita pada hari ini. Secara rumusannya, terdapat banyak elemen-elemen komunikasi yang wajib kita ketahui dan fahami supaya dapat membina proses komunikasi yang baik dan berkesan. Akhir kata, terima kasih kepada semua ahli panel kerana sudi berkongsi idea tentang topik perbincangan forum kita pada hari ini. Akhir kata, maaf dari pihak saya. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada silap dan salah, jangan disimpan di dalam hati. Sehingga kita bertemu lagi. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.